Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton-penonton yang sedang menonton di siaran live TV Ikram. Bersama saya Dr. Wan Najwa Wan Zohdi sebagai moderator bagi sesi Simposium 2 di Convention OKU yang bermotokan anjakan paradigma. Buat pengetahuan semua, saya ulang kembali Simposium 2 ini dengan tajuk kebolehcapaian OKU terhadap infrastruktur persekitaran yang mengupayakan. Itu tajuk Simposium 2 kita pada hari ini. Okey, itu dia. Kalau kita tengok kan para penonton, infrastruktur kemudahan tu ada. Tetapi adakah ianya accessible kepada warga OKU? Okay, adakah persekitaran fizikal yang ada tu boleh membuatkan warga OKU kat negara kita ni boleh bergerak secara berdikari seperti mana typical people, seperti mana non-OKU? Contohnya saya sendiri sebagai doktor pemulihan, saya sendiri hari-hari melihat pesakit-pesakit yang dirujuk ke klinik kami ni yang boleh dikategorikan sebagai OKU. Okay, mereka yang mempunyai ketidakupayaan, mereka ni melalui pelbagai cabaran dalam melalui proses-proses pemulihan dan mereka juga perlu struggle, namun mereka ni mempunyai motivasi yang sangat tinggi sebenarnya. Dan akhirnya kami dapat lihat mereka dapat mencapai suatu tahap fungsi diri untuk memberikan mereka kualiti hidup. Namun, tidak sedikit juga yang merasakan bahawa kebolehan yang mereka ada tu sia-sia. Okay, ini kenapa berlaku macam ni kan? Kenapa mereka merasakan begitu? Ia sebenarnya adalah kerana persekitaran itu mungkin tidak sesuai ataupun kita katakan tidak kondusif untuk mereka bergerak secara berdikari. Jadi itulah topik perbincangan kita di dalam Simposium 2 ini. Okay, jadi bersama-sama saya ada 3 panelis bersama kita hari ini. Saya akan kenalkan 3 panelis yang akan mengupas dan berkongsi dengan kita tajuk ini. Okey, yang pertama Encik Faris Abdul Rani. Encik Faris, apa khabar? Alhamdulillah sihat, Doktor. Okey, sedikit sebanyak background tentang Encik Faris. Encik Faris Abdul Rani merupakan jurulatih bagi program Disability Equality Training yang kita panggil DET. Beliau merupakan pengasas atau co-founder of the Creative Vision 99 Academy. Okay, dan beliau juga merupakan ahli kepada National Council of People with Disabilities. Dan Encik Faris ni dia sangat aktif terlibat dalam mengendalikan dalam conducting DET, Disability Equality Training Program ni di Malaysia sejak tahun 2007 dan juga beliau mempunyai akreditasi daripada Japan International Cooperation Agency GICA dan juga JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Dan di dalam tahun 2016 beliau telah diakreditasikan sebagai salah seorang coach untuk jadi trainer di negara-negara Asia Pasifik, Afrika dan juga Amerika Latin. Bukan calon-calon orang untuk membincangkan topik ini. Panelis kita yang kedua, Encik Silaturahim Dahman yang selalu saya panggil cikgu. Cikgu, apa khabar? Baik, Doktor. Terima kasih. Okey, sedikit sebanyak latar belakang mengenai Cikgu Silaturahim Dahman. Encik Silaturahim merupakan pengerusi dan ketua pegawai eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia YOBM. Beliau merupakan timbalan Presiden Majlis Pemulihan Malaysia, timbalan Presiden International Council on Education for Visually Impaired, penasihat eksekutif Persatuan Membantu Orang Kelainan Upaya Malaysia, ahli Majlis Pembangunan Ekonomi OKU Kedah dan juga penasihat kehormat Indonesian Foundation for Disabilities Resources. Macam-macam ni pengalaman antara orang yang terlibat dengan polisi-polisi kalau lihat kepada background beliau. Dan yang ketiga, Dr. Muhammad Ghazali Masuri. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, Dr. Wan, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, baik. Dr. Ghazali, saya kenalkan background beliau. Beliau merupakan seorang pensyarah kanan di Jabatan Pemulihan Cara Kerja, Fakulti Sains Kesihatan UiTM. Beliau mempunyai PhD dalam bidang sains kesihatan iaitu bidang faktor manusia, pengangkutan dan pemulihan, transportation lah.
dan beliau juga merupakan ketua penyelidik di dalam program profil dan garis panduan kesihatan mental pekerjaan di bawah JKKP. JKKP ni apa penuhnya, Dr. Ghazali? Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia, DOSH ataupun Okey, itu di UiTM ya. Dan expert content and reviewer di dalam penyediaan garis panduan penilaian tempat kerja, program untuk return to work Perkeso, Pertubuhan Keselamatan Sosial. Itu dia, 3 panelis kita yang hebat. Tanpa membuang masa daripada background ataupun introduction yang saya telah kenalkan apabila kita membuka topik ini, saya tujukan soalan yang pertama bagi pusingan pertama. Sebelum tu forum kita ni kita panggil short forum, kita ada 2 pusingan saja, pusingan pertama dan kedua, seterusnya kita pergi kepada soal jawab. Yang pertama Encik Faris, saya tujukan kepada Encik Faris. Encik Faris sendiri sebagai trainer di ET, day in day out. Apa pandangan Encik Faris tentang kemudahan infrastruktur yang ada kat negara kita ni yang melibatkan kebolehan warga OKU tu untuk beraktiviti baik di tempat-tempat awam maupun di tempat-tempat kerja ataupun institusi pendidikan. Apa pendapat Encik Faris? Silakan Encik Faris. Terima kasih Dr. Wan. Begini, bila kita cerita ataupun berbincang pasal fasiliti atau infrastruktur untuk orang kurang upaya, kita kena memikirkan kepelbagaian jenis kurang upaya itu sendiri. Ada orang yang ada jenis OKU yang tidak boleh jalan, ada yang tidak boleh nampak, ada yang tidak boleh dengar. Jadi kepelbagaian ini adalah satu di mana inilah golongan yang dipanggil orang kurang upaya. So bila soalan doktor tadi, bagaimanakah mereka punya keboleh aksesan tu kan, dan bagaimana status infrastruktur di negara kita ini, kalau kita secara kasarnya, kalau saya mau jawab kan, dia adalah masih di bawah paras yang orang cakap, kita kan ada asas, paras yang asas tu, dia tidak sampai yang taraf asas pun. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila orang sebut pasal keboleh aksesan, orang mungkin akan memikirkan RAM, orang fikirkan tandas OKU, parking OKU, tetapi itu bila kita fikir itu untuk mereka yang memerlukan ataupun menghadapi halangan setiap hari dalam kehidupan mereka kerana mereka tidak boleh melalui kawasan yang tidak ada RAM seperti orang pakai kursi roda. Tapi kita kena fikir infrastruktur dari segi yang mereka yang tidak boleh nampak. Itu OKU penglihatan, di mana mereka boleh berjalan, mereka boleh masuk ke toilet, mereka boleh bergerak tanpa orang cakap mobility wise, orang okey. Tetapi mereka tidak dapat bergerak jika tidak ada panduan pergerakan mereka seperti tactile ataupun sistem sokongan. Lepas tu kita bila sebut pasal sistem sokongan, it's another type of infrastruktur orang cakap. Orang selalu bilang kena ada RAM supaya OKU boleh lalu kayak kursi roda. Tapi OKU yang mempunyai kecederaan ataupun severity yang tinggi, mereka bukan memerlukan RAM saja, mereka memerlukan sistem sokongan di mana ada PA yang bantu dia. Itu kita cakap pasal infrastruktur. Tetapi kalau kita mau masuk infrastruktur dari segi kebolehan mereka bersosial, kebolehan mereka bersekolah, kebolehan mereka bekerja, itu dia sentiasa berkait rapat tau doktor. Contohnya, kalau katalah kita ingin menangani infrastruktur di tempat kerja, tapi apabila tempat kerja itu accessible dengan infrastruktur dan sistem sokongan, tapi berapa ramai OKU yang boleh bekerja? Kenapa? Sebab kita tidak tangani infrastruktur dan keboleh aksesan ke sekolah untuk mendapat pendidikan. So, tanpa pendidikan, bolehkah saya meminta kerja? Bolehkah saya masuk ke interview? Sila ambil saya kerana saya OKU. Pendidikan tiada. Kenapa? Sebab tidak pernah berpulang pergi ke sekolah. Ataupun pendidikan paling tinggi, adakah ada degree? Tiada. Kenapa? Sebab tidak pernah ada peluang masuk ke universiti. Sebab infrastruktur universiti sendiri tidak menyokong saya punya kekurang upayaan saya. Tidak ada sistem sokongan atau infrastruktur tersebut. So jadi kita kena tangani yang mana dahulu? Adakah kita kena tangani di pendidikan dahulu? So kalau kita tidak tangani pendidikan, macam mana dia mau dapat pekerjaan? Kalaupun dia ada pendidikan doktor, macam mana dia pergi kerja
tanpa pengangkutan awam yang accessible. Okay. Let's say lah kita cakap, kenapa tidak naik Grab? Kenapa tidak naik taxi? Kenapa tidak naik, kalau tidak boleh naik pengangkutan awam kan? Tetapi kalau orang yang baru dapat kerja, berapa bulan dia perlu kerja untuk dapat ada kebolehan untuk membeli kereta sendiri, atau mampu membayar Grab sendiri, atau mampu membayar pengangkutan yang mahal. So kita kena faham, orang yang baru bekerja ni, dia perlu sistem pengangkutan yang termurah. Tapi itu yang tidak ada untuk orang kurang upaya. So walaupun saya ada pendidikan, contohnya, tapi walaupun ada orang offer saya tempat bekerja, tetapi saya terpaksa menolak tawaran tersebut kerana saya tidak boleh pergi ke tempat kerja. Sebab itu selalu soalan yang orang akan timbulkan, saya ada kerja kosong, siapa nak? Tapi tidak siapa apply. Kenapa? Macam mana? Macam mana saya nak pergi kerja? So infrastruktur dan sistem sokongan not in place. Okay, katalah kita ada kota untuk 1% kan dalam kerajaan, OKU boleh bekerja kan? Tapi kota tersebut adakah dia boleh diisi tanpa infrastruktur yang cukup di dalam pejabat-pejabat ataupun di bangunan-bangunan kerajaan sendiri yang menyediakan kota tersebut. So itu sebenarnya menjadi orang cakap sentiasa menjadi penghalang tau. Penghalang kerana infrastruktur yang tidak menyeluruh, orang cakap. Dia here and there, faham doktor? Dia ada di sana, ada di sini. Lepas tu di situ tak ada. Okay? Lepas tu di sini sikit-sikit ada, lepas tu bila dia keluar tak ada sudah. Contohlah di kawasan tempat tinggal dia, locally, dia okey. Tapi bila dia keluar dari kawasan daerah dia, tidak okey. Infrastruktur itu dia, sebab itu kadang-kadang doktor, soalan ini sangat subjektif. Bila doktor jumpa seorang OKU, bagaimana pendapat anda tentang infrastruktur? Oh, sangat okey. Saya sangat bangga dan saya sangat rasa macam kerajaan telah ataupun pihak yang berkuasa telah melakukan sesuatu yang mencukupi. Kenapa? Sebab kawasan yang dia tinggal tu kebetulan cukup. Tapi cuba jumpa seorang yang lain tinggal di kawasan yang luar bandar. Dia akan cakap, langsung tiada. Langsung tak ada. Sekolah pun saya tak boleh pergi. So, dia sangat subjektif tau bila kita sebut infrastruktur. Sebab itu, selagi kita tidak ada polisi ataupun undang-undang ataupun apa-apa saja akta yang mewajibkan penyediaan semua ni secara menyeluruh, bukan secara di kawasan itu, secara menyeluruh. Okay? Sebab kalau kita berharap kepada kesedaran, orang akan sedar bila masyarakat telah sedar, mereka akan menyediakan. Okay, berapa ramai yang akan sedar? Tapi bila kita ada polisi, sedar atau tidak, kena buat juga. Because dia adalah wajib. Tapi benda yang wajib tidak ada elemen penguatkuasaan, tidak berguna ya doktor. Kita boleh taruh mewajibkan orang menyediakan fasiliti untuk ini. Mewajibkan penyedia perkhidmatan menyediakan sistem sokongan ini. Semua wajib tulis itu. Tapi kalau tidak buat, it's okay. So macam mana? So unless ada elemen penguatkuasaan, kalau tidak buat maka ini akan kena. Kalau tidak buat akan didenda, akan dipunish. Barulah orang yang dia sedar atau tidak, ada awareness atau tidak, dia akan buat juga. So itu adalah elemen-elemen yang penyumbang kepada kenapa infrastruktur kita sampai hari ini masih di tahap yang belum sampailah doktor, di tahap yang orang cakap boleh dicakapkan okey. Sebab kalau saya tidak okey. Sebab saya di Sabah. Kalau orang di kawasan Kuala Lumpur mungkin okey sedikit, atau mungkin di Putrajaya lagi okey. Begitulah maksud saya doktor. Okey, menarik. Kupasan Cik Faris tadi memang bagi saya an eye opener. Maksudnya infrastruktur ni dia macam mungkin bukan saja dekat bangunan, tapi kita kena fikirkan step by step daripada awal, macam mana dia nak bergerak keluar daripada katil dia, keluar daripada rumah dia, bagaimana dia nak naik transport tu pula, is it okay public transport yang disediakan kalau dia tak ada kereta. Kalau macam kita dapat kerja, pergi langkah je naiklah apa pun, LRT ke semua boleh kan. Okey, dan yang saya perasan tadi kesimpulannya, maksud Cik Faris ni macam tak seimbang. Mungkin ada tempat yang sangat superb, sangat bagus, sangat cemerlang, tapi ada tempat yang nampak macam ada tetapi sebenarnya tak boleh digunakan oleh OKU. Okey, baik. Saya rasa yang soalan yang seterusnya saya ni kepada Cik Silaturahim ni berkait dengan perkara yang lebih kurang sama, tetapi kita nak fokus sikit kepada golongan OKU penglihatan Cikgu Silaturahim. Okey, saya nak tanya pendapat Cikgu Silaturahim. Boleh tak Cikgu kongsikan sejauh mana warga OKU buta ni
boleh mengakses prasarana umum, kemudahan-kemudahan awam ni, dan apa cabaran-cabaran yang dilalui yang semasa ni tak semestinya yang baru, mungkin dah lama tapi it is still valid. Okey, silakan cikgu. Ya, terima kasih Tuan Moderator. OKU penglihatan memerlukan accessibility yang mungkin berbeza daripada OKU yang lain, ya. Seperti panelis yang pertama sebut tadi, kemudahan infrastruktur banyak bergantung kepada jenis ketidakupayaan atau kecacatan fizikal yang ada padanya. Ketika kerusi roda memerlukan ramp, memerlukan tandas yang besar dan lain-lain yang berkaitan, OKU penglihatan mungkin tidak memerlukan kemudahan yang sama itu, ya, sebab OKU penglihatan boleh menaiki tangga, boleh menggunakan tandas yang sama seperti orang-orang lain. Malahan ada di kalangan kemudahan yang disediakan itu tidak diperlukan langsung oleh OKU penglihatan, OKU buta. Contohnya lampu yang terang, ya, OKU penglihatan tak memerlukan lampu, ya. Tetapi apa yang pernah berlaku bila kita OKU penglihatan ni nak menggunakan tandas, for example, ada yang datang membantu, jadi benda pertama yang dia bantu, let me switch on the light for you. Yeah. Good of them, but that doesn't make sense to us. Whether you have the light on or off, make no difference to me. That is one of the example lah, ya. Many other examples. Jadi secara ringkasnya, OKU penglihatan lebih tertumpu kepada accessibility maklumat ataupun information accessibility. Saya rasa itu salah satu accessibility utama yang dihadapi oleh OKU penglihatan. Ya, secara keseluruhannya, kalau kita bertanya kepada OKU penglihatan di mana-mana sekalipun lah di seluruh dunia ni, kalau kita apakah masalah utama? Nah, saya akan memberi 3 jawapan. Yang pertama, masalah pergerakan, ya, to move from point A to point B, terutamanya di kawasan baru yang tak cam lagi, kita kata. Dia tak mesra lagi dengan kawasan itu. Jadi dia tidak tahu hala tuju. So that is mobility, kita panggil accessibility on mobility. Yang kedua, employment accessibility, ya, accessibility kepada pekerjaan. Walaupun memiliki kelulusan akademik yang cemerlang, ijazah, master, PhD, ramai di kalangan OKU penglihatan memiliki akademik, tetapi masalah accessibility di tempat kerja ataupun lebih kepada mindset lah, ya, yang kita panggil attitudinal barrier, ya, halangan dari segi sikap. Dan yang ketiga, information accessibility yang saya sebut awal tadi. So ketiga-tiga masalah utama ini menghantui 285 juta orang buta yang berdaftar di seluruh dunia. Ini statistik yang dikeluarkan oleh WHO, oleh World Bank dan sebagainya. Ya? Tetapi di Malaysia, saya ingin bercakap lebih dalam konteks di Malaysia. Ada bandar-bandar tertentu yang tahap accessibility untuk orang buta tu tinggi. Ya, walaupun tak 100% tetapi tinggi. Contohnya di Kuala Lumpur. Ya, orang buta, maafkan saya, maksud saya OKU penglihatan boleh menaiki kenderaan awam kerana kita boleh bergerak. Ya, kita boleh bergerak dan blindly, we move blindly. Ya, walaupun kita berhadapan dengan cabaran kemanusiaan di sekeliling kita, tapi di segi persekitaran itu sudah ada banyak penambahbaikan berbanding dengan 20 ke 30 tahun yang lalu bila saya mula datang berhijrah ke KL di awal tahun 90-an dulu. Longkang banyak tidak bertutup, garisan kuning ataupun kita panggil tactile guiding block
yang mungkin tuan-puan pernah lihat di kiri kanan jalan berwarna kuning yang timbul itu di-install for the purpose of the blind people. Ya, ia menjadi garis panduan untuk kita guiding kaki kita menuju arah yang lurus. Kemudian bila sampai di kawasan yang guiding block itu berubah daripada lurus menjadi bulat-bulat itu kita panggil warning block. Dia warning kita, you have come to the end of this area. So kita boleh decide nak turn left or right, ya. Tetapi yang menjadi isu sekarang, kemudahan yang sedia ada itu disalahgunakan oleh mereka yang tidak OKU dan tidak ada penguatkuasaan untuk penalti pihak-pihak ini. Garisan kuning ini diletak gerai, diletak kursi meja, diletak motor, letak tong sampah. Malahan ada pihak berkuasa yang mungkin secara tak sengaja memasang tiang TNB for example, right in the middle of the tactile guiding block. Satu masa dulu. Parking meter right next to the guiding block. Bila kita ikut guiding block tu, kita terhalang oleh tiang ataupun papan-papan tanda yang berkaitan. Ya, saya harap isu-isu tiang TNB dipacak di atas guiding block itu sudah diperbaiki. Papan-papan tanda yang dipacak just right next to the guiding block itu sudah diambil tindakan. Tetapi di bandar-bandar kecil, ya, di bandar-bandar kecil, terutamanya di kawasan luar bandar, kemudahan ini tidak kedapatan. Ya, seolah-olah tidak ada OKU penglihatan di kawasan itu. Seolah-olah tidak ada akta, tidak ada polisi yang berkehendakkan pihak berkuasa tempatan di kawasan itu, pihak pemaju di kawasan itu memasang semua kemudahan itu. Ya, sebab itu saya lebih suka menyebut halangan accessibility yang kita hadapi sekarang ini oleh semua OKU, termasuk senior citizen, pregnant mothers, ya, dan lain-lain kumpulan sasaran. Ada dua. Satu, environmental barrier, halangan persekitaran yang sebenarnya mudah diatasi kerana it's just a matter of renovation, it's just a matter of installation, ya, dengan bajet yang sedia ada. Tetapi halangan yang kedua, selain yang pertama tadi, environmental accessibility atau barrier ataupun halangan persekitaran, halangan kedua adalah attitudinal barrier. Attitudinal barrier yang berpunca daripada sikap, ya, yang berpunca daripada mindset yang ada di kalangan pihak penyedia perkhidmatan, service provider, ya, orang awam. Kalau saya sebut pihak kerajaan, orang kata mulut saya jahat, ya. Tapi sebab tu saya tak sebut pihak kerajaan, saya sebut pihak service provider, ya, dan orang-orang awam ni, ya. But whatever it is, ya, sebagai rakyat Malaysia yang sudah tidak melihat sejak 48 tahun yang lalu hingga ke hari ini, saya bersyukur kerana pemerintah, ya, kerajaan persekutuan terutamanya, banyak menyediakan kemudahan untuk OKU berbanding dengan negara-negara di sekeliling kita ini. Ya, kita dirahmati, ya, kita dirahmati dan diberi pelbagai kemudahan, walaupun, ya, masih banyak yang boleh diperbaiki kerana sudah ada penglibatan OKU di peringkat pembuatan dasar, ya, yang kita sebut inclusive policy, inclusive development, inclusive society, ya, sebab sudah ada suara-suara OKU di peringkat itu. Cuma kita harus cari jalan memperbanyakkan lagi policy makers di kalangan OKU itu sendiri, ya. OKU itu sendiri harus sentiasa, ya, bersuara walaupun akan mungkin tidak disenangi oleh pihak-pihak yang berkaitan,
Tapi kita kena ingat, semasa kita kecil dulu, the more we cry, the more toys we get. Ya. Kalau kita kerap menangis, lagi banyak mainan ibu bapa belikan untuk kita. So we have to hold to that. Ya. Ya. Kita kena bercakap untuk diri kita. Kalau kita tak bercakap, kita cepat putus asa, maka dia akan terputus di situ. Dalam konteks pendidikan, saya nak sentuh juga. Ya. Dulu, masa saya bersekolah dulu, dan kawan-kawan saya yang lain lah, hanya ada 2 buah sekolah rendah untuk OKU penglihatan. Satu di Pulau Pinang, satu di Johor Bahru. Okay. Dari mana kita sekalipun, Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, malahan Brunei sekalipun pada masa itu, kena pilih. Nak pergi ke Pulau Pinang ataupun pergi ke Johor Bahru. Tetapi sekarang ini, dengan adanya zero reject policy, dengan adanya program-program pendidikan inklusif di sana sini, OKU penglihatan itu sendiri lebih accessible kepada sekolah-sekolah yang berhampiran dengan mereka. Walaupun banyak lagi infrastruktur yang perlu ditambah, tetapi sekurang-kurangnya dari segi mindset, dari segi halangan sikap tadi itu berjaya diubah dengan polisi-polisi yang sedia ada. Jadi saya tidak pilihan, saya kena pergi ke Pulau Pinang, beratus batu daripada hometown saya. Ya, berbanding dengan anak murid sekarang boleh pilih sekolah di kampung yang sama, di bandar yang sama. Itu satu development yang cukup baik, yang harus kita puji. Perkembangan. Satu development, pembangunan, satu perubahan yang sangat ketara, yang kita kena puji supaya dia orang buat lebih baik lagi. Yang baik kita kena kata baik. Bila saya dipanggil berforum di sana sini, saya ingin bercakap dalam dua konteks. Konteks apa yang ada sekarang, apa yang tak ada dulu, apa yang penambahbaikan. Kerana mungkinlah saya bernasib baik. Saya pernah bekerja di 15 buah negara. Saya pernah hidup di 15 negara. Jadi at the end of the day, saya pilih nak balik hidup di Malaysia sebab saya rasa Malaysia, terutamanya Kuala Lumpur, Pulau Pinang adalah 2 daripada bandar yang saya istilahkan sebagai the most livable cities in Malaysia, in rantau ASEAN. Baik. Dah cukup masa ke 8 minit? Ya, dah cukup masa. Banyak tu poin Cikgu Silatul. Saya rasa macam banyak yang sebenarnya perlu kita kupas lagi dan perlu elaborate lagi. Malah saya pun ada soalan lagi nak tanya. Kita bawa ke belakang nanti. Sebab daripada poin-poin Cikgu Silatul tu, dia menimbulkan lagi banyak persoalan-persoalan di sebaliknya untuk saya nak dengar lagi perkongsian yang mungkin boleh dimanfaatkan oleh pendengar-pendengar. Sebelum tu kita move dulu dalam round pertama ni kepada Dr. Ghazali. Okey, Dr. Ghazali sebagai seorang pensyarah, dan background Dr. Ghazali sebagai orang yang memberi training kepada pelajar-pelajar dalam bidang pemulihan cara kerja. Apakah usaha-usaha doktor sebagai aktivis juga dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pihak pemulihan untuk menambah baik kebolehan OKU untuk mandiri, untuk membolehkan mereka mempunyai tahap keberdikarian itu. Dan mungkin boleh doktor berikan juga mengikut contoh jenis-jenis OKU yang tertentu. Silakan Dr. Ghazali. Baik, terima kasih Dr. Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan panelis yang saya kasihi. Jadi terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih atas jemputan dan juga saya rasa forum ni sebenarnya 2 hari 2 malam ni. Dia tak boleh 1 malam je. Banyak isu yang kita nak kupas daripada banyak angle. Okey, dan saya rasa panjang sebenarnya, tapi insyaAllah kita akan cuba masukkan dalam ruang waktu yang terhad ini. Dan saya rasa tidak terlewat untuk saya mengucapkan selamat menyambut Hari OKU sedunia kepada semua pendengar dan juga kepada kita jugalah. Bagi saya sebenarnya kita ni pun bukanlah sempurna, cuma Tuhan
Tuhan sorokkan kita punya ketidakupayaan tu jadi nampak macam sempurna kan. Kalau kita ni semua sempurna, jadi tak ada neraka kan, semua masuk syurga lah. Lebih kurang macam tu. Sebenarnya nilai itu yang berbeza, tapi sedikit sebanyak kita masih lagi ada kebergantungan secara langsung dan tidak langsung. Jadi saya rujuk pada soalan daripada Dr. Wan, moderator, dan soalan tu memang saya rasa sangat-sangat penting dan sangat berkait juga dengan apa yang panel pertama kita, Cik Faris dan juga Cikgu maklumkan sebelum ini Cikgu Adib. Jadi saya cuba jawab daripada 3 skop dalam satu jawapan. Okey. Jadi kalau kita pertama sekali bila nak cerita mengenai mandiri ni ataupun kebolehan semaksimum yang boleh, mereka ni adalah golongan yang istimewa lah. Kok mana pun kita percaya bahawa mereka mempunyai satu nilai kebolehan yang mana itu adalah tahap kemampuan yang maksimum yang mereka boleh capai. Okey. Jadi bila saya rujuk balik kepada beberapa saya cuba kongsikan pandangan-pandangan dan juga maklumat-maklumat yang berkaitan dengan accessibility issue dan juga apakah yang kita boleh buat dalam program-program pemulihan. Jadi kalau kita lihat kepada beberapa rujukan, sebenarnya akses ini bukan hanya terhad kepada isu-isu fizikal. Jadi pemulihan kita pun bukan hanya terhad kepada memulihkan accessibility akses fizikal. Sebenarnya kalau saya lihat beberapa rujukan, dia ada 6 perkara. Jadi saya kongsikan dulu. Yang pertama, memang biasanya kita bincang adalah masalah akses fizikal lah. Nak masuk bangunan, nak keluar bangunan, kan? Nak naik lift, nak keluar lift. Okay? Semua isu-isu berkaitan dengan kemudahan dan halangan fizikal. Yang itu saya rasa memang well explained. Okay? Bila kita sebut JOKU, mesti kita nampak lambang kerusi roda, betul tak? Macam mana orang kerusi roda nak masuk lift, itu memang satu paradigm yang biasa lah. Alright? Dan akses fizikal ni biasa dan banyak dibincangkan. Dalam pemulihan pun sebenarnya, dalam OT pun kita train macam mana kita nak improve, nak bantu individu-individu yang mempunyai masalah akses daripada sudut fizikal ni supaya dia boleh menikmatilah dia punya mobility tu dengan halangan-halangan yang sedia ada. Macam Cikgu Rahim bercakap betul lah sebelum ni kan, tiang tak sepatutnya ada kat situ. Bayangkanlah kalau orang kelainan upaya yang ada masalah penglihatan dah terlanggar pula dekat situ kan. Kemudian isu penguatkuasaan tu saya rasa kita reserve juga, tapi of course itu ada kaitan juga. Alright, so access physical. So kita beri latihan, kita beri tunjuk ajar kepada pelajar kita dan untuk latihan kepada golongan yang memerlukan daripada segi accessibility physical. Selain daripada itu ada 5 lagi perkara yang kadang-kadang jarang kita bincangkan. Itu yang kedua adalah accessibility daripada segi sudut mental. Apa maksudnya? Kadang-kadang maklumat ataupun informasi yang diberikan tu, orang yang baca pun tak faham, orang yang menerima tu pun tak jelas. Okey? Jadi terganggulah dia punya accessibility dan terganggulah dia punya proses seterusnya yang mana mereka tidak dapat memperolehi manfaat secara langsung disebabkan oleh kekurangan mampuan mental mereka untuk mentafsir ataupun memproses sesuatu maklumat itu. Okey? Kadang-kadang kita orang biasa pun confuse dengan arahan, dengan maklumat, dengan tata cara. Jadi accessibility mental ini adalah satu perkara yang saya rasakan penting yang perlu juga kita sama-sama lihat kerana boleh dikatakan majoriti daripada mereka yang kurang upaya ni mempunyai isu yang sama. Okey, kadang-kadang tak jelas dan tak faham. Alright, yang itu yang kedua. Yang ketiga pula kita boleh lihat adalah social accessibility. Ini perkara yang ketiga yang mana dia berkait rapat dengan akses kepada pekerjaan, akses kepada aktiviti seharian termasuklah rekreasi. Kita boleh lihat kalau kita survey macam saya di Puncak Alam ni lah. Walaupun jumlah orang kurang upaya ni kurang, tetapi di taman-taman awam ataupun di tempat-tempat awam boleh dikatakan zero, kosong. Bukan tak ada, tapi mereka ni tidak terlibat dengan aktiviti sosial secara langsung. Jadi kadang-kadang yang kita biasa jumpa mereka ni bila datang ke department lah, bila datang OT department, kita buat group activity, kita buat social support, masa itulah baru kita nampak mereka ni berkumpul dan mendapat sokongan-sokongan yang ada di di unit pemulihan lah ataupun di hospital. Jadi diharap selepas ada lebih banyak kesedaran, so masyarakat boleh menerima semestinya, tetapi mereka ini mempunyai satu keyakinan untuk keluar dan
untuk bersosial dengan masyarakat yang ada di sekeliling mereka. Yang ini nak pecahkan barriers ni mungkin ambil masa sedikit, tetapi sokongan keluarga dan juga sokongan masyarakat, saya percaya dengan konsep pemulihan holistik ni mereka akan memperolehi manfaat ni lah. Okay? So yang penting sokongan berterusan perlu diadakan. Alright? Okay, itu yang tiga. Yang keempat ni adalah organizational accessibility. Okay? Ini lebih kepada macam mana mereka nak akses pengangkutan. Okay? Macam Tuan Faris nyatakan tadi kan, contoh nak pergi dari point A ke point B. Alright? So mereka ni kadang-kadang nak menikmati kehidupan macam kita juga. Tetapi bila nak akses public transport contohnya daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, kita tak sanggup nak bergantung dengan Grab sepanjang masa. Okay? Dengan isu kewangan dan sebagainya. Jadi apakah sokongan organisation yang ada pada sesuatu kawasan itu? Betul lah macam yang cikgu kata tadi, kadang kalau kita pergi ke KL, ke Penang, ke bandar-bandar besar, Alhamdulillah. Tapi cuba pergi ke Ceruk kan, orang kata tempat-tempat pendalaman ataupun tempat-tempat lain, kita boleh lebih kurang jamin dia punya accessibility sangat menyedihkan dan sangat terhad. Jadi mereka ini memang secara tak langsung kita kena terimalah hakikat memang terhalang dan memang secara tak langsungnya melalui satu buffer kemajuan yang mana tak sampai pada mereka. Alright? Jadi yang itu saya kata panjang nak sembang ni. Jadi ada kementerian-kementerian yang sepatutnya menyokong, menyambut proses-proses ni. Mereka tahu, mereka buat bancian, tapi apakah natijah ataupun sambungan? Dia tahu lokaliti tu ada mereka yang berkeperluan khas contohnya. Okay? Masalah fizikal ada, masalah mental ada, accessibility issue memang banyak. Macam saya daripada satu kawasan PDK di Cenderung Balai, agak pendalaman jugalah. Tapi dah moden sikit lah sekarang. So ada masalah-masalah begitu, nak pergi sekolah. Dia kawasan bendang, sawah. Ada satu parit ke satu parit tu jauh. Keluarga pula kadang-kadang dengan motosikal yang tak ada cukai jalan dan sebagainya. So ada banyak isu lain yang memerlukan sokongan organisation. Alright? Okay. So yang kedua, yang second last ni adalah financial accessibility lah. Okay, macam Cik Faris kata, memang masalah keuangan ni memang sangat membelenggu. Bukan saja orang kurang upaya, kita yang upaya ni pun kadang-kadang banyak tersekat sebab masalah financial. Okay? Jadi mereka ni memang saya dimaklumkan ya, pihak JKM ada memberi sokongan-sokongan keuangan. Alright? Jadi memang usaha-usaha ni kita sanjung lah. Okay? Jadi bab pemulihan ni kalau di hospital kerajaan pada umumnya saya rasa servis tu tak ada masalah, tapi nak akses kepada servis tu yang masalah. Kadang-kadang nak datang ke department, nak jumpa kita di jabatan, itu yang ada masalah, yang perlukan sokongan organisation tadi. Okay, dan yang terakhir saya rasa ni memang trend lah kalau kita tengok literature, virtual accessibility. Sekarang ni memang internet ni ataupun online ni memang satu keperluan sesiapa saja. Tak kira lah kita ni orang OKU ataupun tidak OKU, sebenarnya accessible pada maklumat hujung jari ini adalah satu keperluan. Jadi sebagai pasukan pemulihan, kita memang sentiasa bekerja dalam satu kumpulan besar lah, right? Dan kita melihat isu-isu ni berdasarkan kepada akta yang sedia ada. Sebenarnya kalau tak salah akta OKU 685 tahun 2008 lah, agak lama juga. Dia memang ada spell out secara spesifik peranan pemulihan. Kalau tak silap saya section 30 ke section 33 lebih kurang macam tu lah. Dia memang ada elemen-elemen memberi layanan pemulihan secara sama rata. Jadi layanan tu selalunya bila dah sampai kita layan lah sama rata. Tapi kita nak mencari dan jumpa dengan mereka tu kadang-kadang saya maklumkan jugalah, kadang-kadang kita pun ada accessibility issue juga. Nak jumpa setiap responden ataupun setiap OKU, AKU ni daripada rumah ke rumah memang merupakan satu cabaran lah kepada kita. Tapi daripada skop pemulihan, insyaAllah kita akan lihat dan kita selalunya lihat daripada elemen-elemen yang 6 ni tadi. Dan kes-kes yang biasanya kita jumpa ni memang masalah yang berkaitan dengan fizikal lah. Tapi bila ada kes-kes yang mental, kita akan lihat ke 6 elemen ni tadi dan kita akan tengok support apa yang ada di sekitar mereka dan kita akan cuba liaise dengan apa-apa officer yang ada dekat satu kawasan tu lah. Okay, jadi Dr. Wan, saya rasa itu untuk round pertama kot. Saya punya respon, takut saya ambil masa panelis yang lain. So saya serahkan balik pada Dr. Wan.
Okey, baik. Terima kasih Dr. Ghazali. Macam-macam aspek sebenarnya kalau kita tengok usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh pihak pemulihan, di mana Dr. Ghazali kaitkan juga dengan pihak-pihak yang bukan daripada tim pemulihan. Okay, basically benda ni sebenarnya integrasi lah. Okay, dan Dr. Ghazali juga tadi bagi juga aspek yang bukan fizikal, malah melibatkan juga mental. Okay, banyak lagi kupasan saya percaya yang usaha-usaha yang dilakukan oleh tim pemulihan kepada OKU mental juga. Okey, itu dia.